pada baling kapal. Sila. Selamat petang, Wanakkam, salam reformasi. Pagilah. Terima kasih Datuk Speaker. Ini masih lagi pagi ni. Ya, itu teks patutnya semalam. Ni teks hari ni pagi lagi. Tersyasul sebab sebelum mula dah ada gangguan daripada balik. Sila. Selamat petang, Wanakkam. Selamat pagi. Salam reformasi. Lagi sekali selamat petang. Balik jangan kacau, duduk diam. Selamat pagi Datuk Speaker. Pagi ya. Wanakkam dan salam reformasi. Terima kasih Datuk Speaker yang saya sanjungi dan saya hormati kerana memberi ruang kepada anak muda kapal untuk turut membahas Tita Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, hospital kapal. Isu pertama yang saya ingin sarankan adalah mengenai hospital kapal di Parlimen Kapal. Saya dimaklumkan dana sudah diperuntukkan dan lokasi tanah telah dikenal pasti. Sejak diundi menjadi wakil rakyat, saya konsisten dalam komitmen saya untuk pembinaan sebuah hospital di Parlimen Kapal. Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kesihatan mengalihkan fokus kepada kerajaan negeri. Ketika itu, saya dengan rela telah menawarkan diri untuk menyelesaikan isu hospital di Parlimen Kapal. Namun begitu, isu ini masih terapung, apung, tanpa sebarang jawapan yang positif dan konkret. Setiap hari ada kematian yang berlaku di Parlimen Kapal dan salah satu punca ialah perjalanan ke hospital Tunku Ampuan Rahimah Klang yang agak jauh dan kegagalan Kerajaan Persekutuan membina sebuah hospital di Parlimen Kapal. Saya mendesak Kerajaan Persekutuan, terutamanya Kementerian Kesihatan, agar tidak menjadikan isu kesihatan sebagai isu mainan politik. Saya menuntut penjelasan yang sewajarnya dan munasabah mengenai hospital baru di Parlimen Kapal. GST. Datuk Speaker, saya juga berpendapat bahawa cukai GST tidak patut dilaksanakan pada 1 April 2015 sempena hari April Fool. Dalam kita mengakui bahawa rakyat masih menderita kerana kos barang yang tinggi, bebanan isi rumah yang meningkat, konsep ekonomi seperti tabungan tidak lagi dirasai oleh rakyat, maka saya sendiri meminta agar cukai GST tidak dilaksanakan ketika ini. Datuk Speaker, bagaimana Kerajaan Persekutuan sanggup melaksanakan cukai GST ketika beratus ribu rakyat merana, menderita kerana musibah banjir? Belum lagi kita pulih daripada kejutan musibah yang paling teruk dalam sejarah Malaysia. Mangsa-mangsa banjir ini belum kembali ke liku-liku kehidupan yang biasa. Hampir kesemua mangsa ini masih mencari-cari alur tuju kehidupan mereka. Adakah kita sanggup bebankan mereka dengan cukai GST? Ini sekaligus akan meningkatkan kos-kos penyelenggaraan, pemeliharaan dan pembangunan. Jika Kerajaan Persekutuan benar-benar prihatin yang mengutamakan kebajikan rakyat, maka berlandaskan faktor-faktor yang saya jelaskan di atas, Kerajaan Persekutuan sepatutnya memberhentikan pelaksanaan cukai GST ketika ini. Tambahan kepada itu, Datuk Speaker, GST akan dikenakan sejak bayi dalam proses kelahiran, semasa bayi itu dilahirkan, semasa menyelami alam kanak-kanak, semasa dunia persekolahan, semasa merentasi alam remaja, semasa menikmati alam pendidikan tinggi, semasa menebusi dunia pekerjaan, semasa duduk merungkuk mengira hari-hari terakhir, dan sehingga masuk lubang kubur. Setiap peringkat ada GST, Datuk Speaker. Dari tahap proses nak lahirkan bayi sehingga masuk lubang kubur, Datuk Speaker. Maka saya menyarankan pertimbangan kerajaan untuk tidak melaksanakan GST ketika detik-detik tertekan yang dirasai oleh semua pelosok masyarakat. Apa buat lubang kubur ke kena GST? Ya.
Keranda, Datuk Speaker, keranda. Perkhidmatan Speaker. Kalau India lagi teruk, Datuk Speaker, bunga malai, iklan di surat khabar, semua GST. Saya memperincikan satu persatu, Datuk Speaker. Nampak Balin tak sabar nak berdiri tu. Datuk Speaker, Datuk Speaker, saya cadang YB apa ni, kalau boleh Jenayah. jangan mati. Jenayah. Isu tu seterusnya, Datuk Speaker. Ya. Jenayah. Kapa. Saya tak dengar apa Bandar Indra Mahkota. Saya saja nak tanya dia, oleh kerana nak mati pun banyak sangat kos, kalau boleh jangan mati. Itu susah, Datuk Speaker. Kehidupan dan kematian ni adalah kurnia Tuhan. Kita tak boleh tentukan, Datuk Speaker. Besok pagi Datuk Speaker pun tidak tentu duduk di sana. Saya pun tidak tentu duduk di sini, Datuk Speaker. Sebab ini adalah hukum Tuhan. Datuk Speaker, saya teruskan perbahasan saya. Jenayah. Datuk Speaker, kini jenayah semakin berleluasa. Setiap hari ada yang mati, ditembak oleh individu yang tidak dikenali. Setiap hari badan berkuasa, khususnya PDRM, hanya mampu membuat laporan. Saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini bukan menyokong mana-mana pihak. Yang saya bicarakan adalah mengenai kes jenayah yang melibatkan senjata api. Datuk Speaker, rakyat kini mendahagakan jaminan keselamatan memandangkan kes-kes senjata api sangat berleluasa. Rakyat kini didedahkan kepada risiko kes jenayah melibatkan senjata api. Bayangkan, Datuk Speaker, kita sekarang hidup ketakutan, tidak tahu siapa yang ada senjata api. Nampak gaya, ramai yang memiliki senjata api. Amat mengejutkan apabila mengetahui jenayah-jenayah ini berlaku di waktu siang, di ruang terbuka, di hadapan ramai saksi-saksi yang menyaksikan. Persoalannya ialah bagaimana individu-individu ini atau kumpulan-kumpulan ini boleh memiliki senjata api dengan begitu senang. Saya menuntut penjelasan dari pihak polis. Saya juga ingin mengesa pihak polis agar jangan hanya menangkap ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, aktivis atau ahli akademik, wartawan dan juga mahasiswa. Sila tangkap penjenayah di luar yang mengancam martabat negara, merompak dan mencuri yang menyebabkan rakyat hidup dalam ketakutan dan kerisauan. Rakyat tidak takut dengan ahli parlimen maupun mahasiswa, anak muda, Datuk Speaker. Walaupun di pihak sebelah sana maupun di sebelah sini, rakyat memang mempunyai hubungan yang rapat dengan kami. Tapi penjenayah tetap penjenayah. Datuk Speaker, pihak polis perlu segera memberhentikan segala tindakan provokasi, intimidasi dan gangguan yang sengaja dicungkilkan untuk membantutkan suara kami, suara ahli parlimen bagi pihak rakyat demi rakyat. Datuk Speaker, isu seterusnya, harga barang. Datuk Speaker, isu kenaikan harga barang merupakan isu yang bermain di bibir setiap rakyat Malaysia. Setakat ini satu-satunya alasan yang diberikan oleh Menteri ialah menuduh peniaga Cina memanipulasikan harga dengan tidak menurunkan harga barang walaupun harga minyak telah turun. Saya menolak sama sekali penjelasan ini. Hasil kajian saya, Datuk Speaker, saya mendapati harga barang keperluan dan atau harga barang runcit dipengaruhi oleh harga barang import yang dibawa masuk. Harga barang makanan import ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, iaitu kawalan pasaran melalui permit import dengan izin, approved permits, dan kadar tukaran mata wang selain dari turun naik harga barang makanan di pasaran dunia. Datuk Speaker, permit import ini menyebabkan hanya orang dan syarikat tertentu sahaja yang boleh mengimport makanan, dan ini menghasilkan monopoli yang boleh mengawal harga makanan tempatan. Rakyat perlu mengetahui,
Ketika ini terdapat 2,428 barang import yang perlu mendapat permit import, yang menyebabkan sesetengah syarikat sahaja mengawal pasaran. Saya ulang lagi sekali, Datuk Speaker, 2,428 barang import. Kedua-dua faktor ini iaitu permit import dan kadar mata wang adalah kesan langsung dari dasar pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang lemah. Pada 6 Mac 2015, saya telah menerima sepucuk surat terhadap soalan lisan saya yang ditolak daripada Pejabat Setiausaha Dewan Rakyat. Soalan saya ditolak mengikut Peraturan Mesyuarat 23/1 Sub R Sub 2 Roman 2, iaitu tidak boleh mengandungi lebih daripada 2 atau 2 pertanyaan yang berlainan atau gabungan lebih daripada 2 pernyataan. Saya berpendapat, Datuk Speaker, bahawa soalan saya ditolak atas dasar teknikal dan bukannya pada roh soalan itu sendiri. Maka, saya menggunakan kesempatan ini dengan hati yang rendah dan ikhlas. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak menteri terhadap soalan yang sama, iaitu senarai terperinci barang keperluan dan atau runcit seperti beras dan gula yang diberikan kelulusan import AP dan nama syarikat seperti nama pengarah bagi setiap pengimportan barang-barang tersebut. Saya harap menteri dapat memberi saya senarai terperinci untuk kesemua 2,428 barang. Kalau saya silap, saya harap menteri dapat memperbetulkan. Poin seterusnya, Datuk Speaker, Majlis Peguam. Pada 14 Mac 2015, Prosiding Mesyuarat Agung Tahunan dengan izin AGM ke-69 Majlis Peguam yang diadakan di Hotel Renaissance Kuala Lumpur mendapat sambutan yang paling hangat daripada pengamal profesion undang-undang di negara ini. Hampir 1,904 pengamal undang-undang di negara ini hadir, dipercayai berikutan terdapatnya usul mencela mantan Presiden Christopher Leong. Ini adalah susulan kenyataan yang mengkritik kehakiman berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan bulan lepas dalam kes Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dilaporkan bahawa mesyuarat tahunan sebelum ini biasanya hanya menyaksikan kira-kira 700 ahli dengan beberapa isu berbangkit. Korum yang diperlukan pula adalah seramai 500 orang. Datuk Speaker, kehadiran kali ini 1,904 pengamal undang-undang. Usul mengesa bekas Presiden Christopher Leong ini ditolak dengan disokong majoriti 1,194 undi. Adakah kesemua pengamal undang-undang ini salah dalam tafsiran mereka terhadap keputusan mahkamah? Terhadap keputusan kehakiman? Cuba kita berfikir. Pengamal undang-undang yang mengkritik kehakiman ini adalah profesional, mempunyai kemahiran dan kepakaran tersendiri, dan mempunyai kelayakan bertaraf antarabangsa. Seorang silap, Datuk Speaker, tiada masalah. 2 diasut, tiada isu. 3 diracuni, masih boleh bicara. Tetapi kini kita menyaksikan 1,194 pengamal undang-undang yang menyokong kritikan terhadap kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sempat memetik komen yang menuntut dan mendesak saya berkongsi bersama dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini komen yang saya dapat baca. Dengan izin Datuk Speaker. I was at the Bar Council AGM on Saturday, and I can tell you for a fact that G. Andrets Abdul Aziz Abdul Rahman, if he was present as mentioned by this news report, did not even dare to open his mouth to address the members on the motion that he claims to be supporting. He was as quiet as a dormouse after the event, just because it's aligned to the establishment. He wants to become the mouse that roars. Criticism of a judgment, even of the federal court, is not sedition, and neither is it an offense under the penal code. People like Abdul Aziz
will only be satisfied if we have a bar council that is compliant and silent like him. Selaras dengan itu, Datuk Speaker, saya ingin memberi nasihat kepada kerajaan persekutuan bahawa klimaks drama kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan bergerak ke arah gelombang kebangkitan. Bak kata pepatah Melayu, turutkan hati yang geram, hilang takut, tinggal berani. Kalau fahamlah. Kalau tak faham boleh rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, saya pun tak pernah jumpa lah. Saya ulang lagi sekali. Disebabkan Datuk Speaker tekankan, turutkan hati yang geram, hilang takut, tinggal berani. Itu pepatah Melayu, Datuk Speaker. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Speaker, Ayanda Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Malaysia, Ahli Parlimen Pematang Pau, tatkala ramai yang laung bebas-bebas, saya pula ingin mempelawa Dewan Yang Mulia ini untuk mengayati idiom Mahatma Gandhi. Dengan izin Datuk Speaker, many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct or for being years ahead of your time. If you are right and you know it, speak your mind. Speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth. Mahatma Gandhi. Pesanan Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi hari ini nampak gaya mengimbaskan kita tentang perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam era kemodenan, dengan kewujudan mentaliti generasi Y dan generasi Z yang juga dikenali sebagai generasi I, alias the internet generation, gelombang kebangkitan amat didahagakan. Apa yang mereka percayakan, apa yang generasi Y dan Z atau Z atau I ini mendahagakan, Datuk Speaker, apa yang mereka dahagakan adalah ini: selagi ada sinar mentari menerangi, selagi itu kebenaran akan menjelma. Selagi ada malam tanpa bintang, selagi itu kezaliman akan ditentang. Datuk Speaker, bukan saja pihak kerajaan, pihak pembangkang, termasuk anak-anak muda kat luar, Anwar. Mengapa masih Anwar? Datuk Speaker, kerana Anwar soal keadilan, kerana Anwar soal kebebasan, kerana Anwar soal 1MDB, Anwar soal GST, Anwar soal PTPTN, Anwar soal PKFZ, Anwar soal rasuah, Anwar soal penyelewengan, Anwar soal perbelanjaan negara, Anwar soal MH370, Anwar soal MH17, Anwar soal Perbata, Anwar soal isu Felda, Anwar soal isu Lahad Datu, Anwar soal projek IC di Sabah. Anwar menyarankan anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Kadasan anak saya, anak Dayak anak saya. Anwar soal utang negara, Anwar soal kerakusan, Anwar soal keborosan, Anwar soal kemiskinan rakyat, Anwar soal kebajikan rakyat, Anwar soal penderitaan rakyat, Anwar soal demi rakyat. Anwar mengutamakan pengorbanan, Anwar mengutamakan prinsip perjuangan, Anwar hidup berwasatiyah, Anwar memartabatkan agama Islam, Anwar menghormati agama lain, Anwar menolak politik perkauman, Anwar mengkritik politik murahan. Seluruh dunia sanjungi Anwar, seluruh negara Islam hormati Anwar. Hanya segelintir di sini yang menjadi amba dan melacurkan diri kepada kuasa dan kekayaan, menzalimi, mengecam, mencaci, menghina dan mengaibkan Anwar. UMNO takut, barisan gementar. Datuk Speaker, Anwar tetap Anwar reformis Malaysia. Kami anak muda, Datuk Speaker, berikrar
menyautkan cabaran masa depan anak-anak muda Malaysia. Dengan suara keramat, dengan suara kebangkitan Malaysia, suara kebangkitan rakyat, suara kebebasan dan keadilan, dengan prinsip bersemangatkan kata-kata pedoman Datuk Seri Anwar Ibrahim, we will never surrender, we will never surrender, we will never surrender. Lawan tetap lawan, reformasi. Terima kasih Datuk Speaker. Nandri. Tak bagi keluar ke? Ya.